Hai guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Dan hari ini kita nak tentukan di antara main villain cerita Polisi Vo ni, siapa yang paling power. Sebab apa? Sebab antagonis ni ataupun penjahat, dia adalah satu role yang sangat-sangat crucial dalam sesebuah cerita. Sebab kalau tanpa dia orang, watak protagonis ataupun hero tu dia akan menjadi hamba dan jadi tak menarik. Okay, contoh cerita Batman kan, dalam filem Dark Knight, kalau tak ada Joker, filem tu dia tak akan jadi segempak tu. Dan sama juga macam cerita Endgame, tanpa Thanos, Avengers tu dia tak akan jadi segempak tu juga. Jadinya kali ni kita nak buat perbandingan di antara Israel daripada Polisi Vo 1 yang merupakan seorang pengedar Syabu Naga, dan Hafsyam Johari ataupun Saif daripada Polisi Vo 2 yang merupakan seorang pemimpin kumpulan pengganas dan juga ajaran sesat yang juga mengedar syabu juga, dan Reza daripada Polisi Vo 3 yang merupakan seorang bekas anggota polis yang nak membalas dendam. Okey, tanpa membuang masa, kita mulakan dengan round yang pertama, iaitu daripada segi karisma dan juga personality. Israel ni kalau korang perasan, dia tak adalah karakter yang kompleks mana pun tau. Dia adalah villain yang sangat basic. Contohlah dia nak buat benda jahat, dan kalau benda tu dia tak dapat, dia akan ambil tindakan yang radikal. Contoh macam dia akan bunuh terus, pengikut dia tak nak ikut cakap dia, dia belasah, bakar rumah, benda semua kan. Dan kalau kau tengok daripada leadership skill dia pun, macam tak adalah kau nampak, kau tak perasan tau kenapa pengikut dia ni ikut dia dari sebab apa. Adakah sebab dia punya modal ke yang keluarkan jadi operasi tu, dia sebab dia ada connection ke? Mungkin sebab tu lah kan. Tapi yang special dia ni, aku rasa dia ada satu aura yang menyebabkan bila scene tu ada dia, kita jadi tak lekam mata kau nak tengok. Sebab dia ada aura tu, yang mana aku rasa antara salah satu sebab yang menyumbang kepada kehadiran aura dia tu, aku rasa sebab dia bercakap tu kan dalam logat Kelantan tau. Jangan lupa orang kenal bagian kita sebab pekak. Logat Kelantan ni aku rasa dia sangat memberikan satu benda yang special dekat karakter ni. Okay, aku bagi satu contoh. Korang bayangkan kalau keseluruhan dialog dalam cerita ni yang ditutur, yang dikeluarkan oleh Israel ni, andai katalah dia tukar logat ni semua kepada logat Kedah. Awai hang jolok mai bulu hang masuk dalam bilik aku Kau boleh bayang tak? Jadi scene-scene ni dia tak akan bagi impact yang sama macam yang Israel ni bila bertutur dalam logat Kelantan ni boleh bagi kat kita. Itulah aku rasa yang karisma ni dia ada dekat Israel seorang je, yang tak ada dekat Reza dengan Saif. Tapi kan Saif pun dia ada kelebihan dia dan karisma dia tersendiri tau. Contoh kalau korang tengok kan, bila dia bercakap dalam telefon nak bernegosiasi apa kan, nak bagi tahu apa dia nak, dia takkan compromise babe, dan dia akan mendesak pihak polis tu untuk bertindak dalam keadaan yang cepat supaya dapat tunaikan apa yang dia nak. Dan kalau kau perasan, percakapan itu dia akan includekan elemen-elemen agama. Malam ini kita itikaf, esok kita berperang. Betul Iman, kamu benar. Kenapa Tuhan tak bagi tahu bila kiamat itu? Iman masing-masing bertopeng. Inilah bunyi sakakala yang kamu akan dengar. Kamu tahu apa hukumnya kaum betina jadi pemimpin? Tinggi sungguh keangkuhan kamu, tak ubah macam Fir'aun. Kenapa atas takdir Tuhan, aku yang berdiri, kau yang melutut? Jadi kau nampak, dia bukanlah orang yang mengejar dunia ni. Jadi dia ada version akhirat dia sendiri yang dia nak kejar kan. Jadi dia tak kisah tau apa benda yang berlaku ni, sebab dia buat semua benda tu adalah atas kepercayaan dia untuk di akhirat nanti. Kalau dia mati ke apa ke, dia tak kisah. Itu yang membuatkan dia ni menggerunkan sebagai seorang villain. Dan yang terakhir sekali adalah Reza. Okay, Reza ni kalau dia ada satu scene, contohlah kalau ada satu scene yang dia tak bercakap apa-apa, dia tak buat apa-apa, dan hanya scene tu menunjukkan dia sahaja, pun dia dah bagi satu aura dekat penonton. Sebab dia badan tegap, kita tahu background dia adalah bekas polis apa semua kan. Lagi satu, dalam Polisi Vo 3 dia ada banyak scene yang Reza dengan Kai sahaja. Ada satu scene Reza dengan Sunny sahaja, contoh dekat interrogation room tu. Jadinya kita ada banyak screen time dengan dia, kita boleh kenal antagonis ni secara personal. Dan disebabkan dia tak ada pengikut, jadi benda tu kebanyakannya dia memfokus kat dia sahaja. Dan lagi satu, aku rasa adalah sebab dia adalah seorang family man. Sebab dalam api itu aku nampak tanggungjawab aku.
Bila dia family man, dia sangat menyayangi ahli keluarga dia. Dan bila ahli keluarga, benda yang disayang tu dah tak ada, jadi dia dah tak ada sebab dan kebergantungan lagi untuk meneruskan hidup dia. Jadi dia dah tak ada peduli, tak ada kisah pasal apa-apa benda dekat dunia ni. Sebab itulah yang membuatkan dia ni seorang penjahat yang sangat menakutkan. Sebab dia got nothing to lose. Okay, jadi round 1 ni aku akan bagi kat Reza. Round kedua pula, kita nak tengok dari segi pengikut ataupun kuncu-kuncu. Okay. Israel dia mempunyai kuncu yang tak adalah banyak, tapi dia punya kuncu tu dia ada role masing-masing yang penting. Contoh macam dia ada Adli, seorang dia punya producer lah katakan kan. Dia yang mengeluarkan, dia yang ada formula dan dia yang tahu resepi untuk membuat Syabu Naga tu. Dan dia ada juga pengikut dia yang ada kekuatan fizikal, contoh macam Jemang dan juga Jimbo. Dan dia ada Rafael, tukang bagi intel kat dia lah pasal kawasan ni apa semua kan, intel yang dia perlu untuk dia melakukan kerja-kerja jahat dia lah. Dan dia ada Mak Yam, double agent lah kat luar untuk inform dia kalau ada polis apa semua. Jadi walaupun grup dia kecil, dia mempunyai pengikut-pengikut yang mempunyai skill-skill yang spesifik tau. Dia berlawanan dengan Saif, yang mana Saif ni dia mempunyai kuantiti pengikut yang banyak, tapi kebanyakan daripada pengikut dia ni ada spek-spek yang sama. Contoh dia ada banyak pawn lah. Kalau orang catur dia ada banyak pawn. Untuk dia boleh lah, dia ada expenses untuk pengikut yang lebih. Kalau ada mati dia ada lagi banyak. Tapi pengikut dia pun ada juga yang ada spesifik role tau. Contoh macam Ricky, dia khas untuk hubungan untuk nak jual syabu apa semua tu. Dan dia ada juga Najar yang macam dia khas untuk sub leader grup-grup ni kan, macam dia punya pembantu lah lebih kurang. Jadi disebabkan pengikut dia banyak, jadi dia boleh menghasilkan syabu dengan lagi banyak. Dan bila contoh dia nak pergi serang sesuatu tempat ataupun ni, dia ada manpower yang cukup. Dan yang ketiga pula Reza, yang kita tahu dalam cerita ni, yang dia taklah pengikut ataupun kuncu tau. Dia tali barut lah tali barut lah sudah cerita kan. Gaya ni yang menjualkan Samtec tu dekat Reza untuk dia buat bom kan. Jadi dia taklah, technically dia bukanlah pengikut. So Reza ni dia adalah karakter yang bergerak solo. Tapi bukanlah nak kata dia tak hebat sebab tak ada pengikut tau. Sebab memang kalau kau tengok dia punya plan ke ataupun dia punya pergerakan itu memang sesuai untuk dia gerak seorang. Dan dia bila dia tak mengikut, tak perlu lah dia nak fikir pasal Mamat ni makan apa nanti yang baju apa semua, dia tak payah fikir. Sebab kan dia bergerak solo. Tapi sebabkan round ni adalah round pengikut, jadinya kita kena bagi dekat Saif. Round yang ketiga pula, kita nak tengok daripada sudut kebolehan individu villain-villain ni. Dan bila cakap pasal kebolehan ni, kita nak tengok daripada dua aspek lah. Satu aspek intelek dia orang, dan satu daripada sudut fizikal dia orang. Okay, first Israel dari sudut intelek, bagi aku dia biasa-biasa je. Tak nampak dia macam pandai sangat ke apa. Sebab kalau kau tengok yang pada scene awal pun kau dah tahu lah. Contoh sebabkan ketamakan dia kan, dia daripada 80 ke 85 tu dia nak up lagi jadi 90-95% syabu tu kan. Kalau ni nak suruh aku kuat lagi sampai 90-95%. Lama dah hak mampu kerana menatan ni. Kalau tinggi sangat, dia punya klien-klien mati. Jadi siapa lah nak beli dia punya syabu, betul tak? And dia kena sedar tau, bukan dia yang buat syabu tu. Dia memerlukan orang untuk nak buat syabu tu. Orang yang membuat formula Syabu Naga tu kau bunuh. Lepas tu dia ada masalah nak cari siapa next yang boleh buat syabu untuk dia. Sebenarnya boleh lagi dia nego lagi ke apa ke dengan Adli tu kan. Dari sudut fizikal pula, aku rasa dia ni pandai bergaduh. Tapi tak adalah nak kata dia ada ilmu taekwondo ke silat ke apa ke kan. Tapi aku rasa sebab dia ni memang suka bergaduh, jadi dia ada pengalaman yang banyak dari sudut pergaduhan ni kan. Tapi dia ada senjata-senjata apa semua. So dari sudut kebolehan dia biasa-biasa je. Saif pula, untuk aku dia punya fizikal kurang, tapi dari sudut intelek aku kena bagi props to him lah. Sebab dia adalah profesor dekat UTM. Dia juga ada 2 PhD, satu dalam kimia dan satu dalam pengajian Islam. Disebabkan dia ada ilmu dalam kimia ni tadi, dia boleh buat syabu tu sendiri. Dia ada formula sendiri untuk buat syabu dia. Dia tak perlukan bantuan orang. Dari segi psikologi pun dia pandai. Contoh kalau korang tengok dia buat Sani, dia tangkap Sani dengan Mak Dan, dan dia bila dia bunuh Mak Dan tu untuk nak psycho Sani tu kan. Aku minta maaf.
Kamu dah angkat sumpah untuk jaga nyawa orang. Selamatkan. Memang Sani sampai jadi setengah gila, Mat. Dia Tuan takut mati. dan cara dia psycho, tebusan-tebusan bila Sani minta air, bagi air banyak-banyaknya. Jadi tebusan jadi takut nak menyuarakan apa kehendak dia orang. Bila dia berurusan dengan polis ke apa kan, dia tak agak-agak untuk nak bunuh tebusan dia untuk nak bagi masa kepada polis. Jadi dari sudut intelek tu aku kena bagi kat dia. Kalau kau tengok Reza pula, dia ada dari sudut fizikal, of course dia sebab dia ada training polis apa semua, badan pun tegak. Dan korang tengok cara dia handling senjata apa semua tu, dia adalah seorang yang dah pro dan dia boleh pasang bom apa semua kan. Tapi dari sudut intelek pula, walaupun dia tak setinggi Saif, tapi dia mesti ada basic background education lah. At least dia ada diploma untuk dia nak dapat pangkat sarjan, tak silap aku, sebelum dia diberhentikan 10 tahun sebelum tu kan, dia pangkat sarjan. Jadi untuk round ni aku bagi kat Reza. Yang keempat pula adalah dari sudut strategi. Okay, Israel punya strategi dia Kong macam tak boleh nak macam respect sangat sebab dia banyak compang-camping dia. Okay, first dia bunuh dia punya producer syabu dia. Dia punya tukang buat syabu dia. Tu hal, dah payah kau nak cari ni tukang syabu lain pula kan. Lepas tu contohlah nak hapuskan evidence kan, tapi dia buat tu terlampau sembrono sangat bila dia hantar budak bawahan dia untuk settlekan benda tu, dan ada banyak benda yang tak jadi kan. Lepas tu bila dah nampak ada kantoi dengan perempuan tu pula, tak berjaya nak bunuh perempuan tu. Dia nak bunuh perempuan tu dalam keadaan dia dah ditahan di hospital tau. So hospital ni dia punya kawasan kan orang ramai dengan doktor apa semua lagi. Dan lepas pada kes yang baru sangat jadi, lepas kes rumah terbakar tu, of course lah akan ada polis yang nak jaga dia situ. Dan dia ambil risiko hantar juga askar dia. Dah lah seorang tau dia hantar. Memang kerja gila lah, kerja nak bunuh diri lah tu kan. Untuk semata untuk bunuh perempuan yang dah pengsan, dan dia tak tahu apa sangat pun pasal operation korang. Jadi untuk aku strategi dia banyak kelompongan lah. Okay, untuk Saif pula, strategi dia agak kompleks lah. Okay, kau tengok dia punya tempat persembunyian dah dekat dalam gua, so susah orang nak cari kan. Dan kemudiannya dia punya perancangan untuk dia tawan satu kampung kau tengok teknik dia nak kepung kampung tu. Dia keluarkan asap jerebu apa semua tu untuk bagi orang kampung tak nampak, jadi panik. Lepas tu dia tawan satu kampung tu, dia buat hostage untuk nak dapatkan balik dia punya ketua dia apa semua tu kan. Tapi cuma ada kelompongan sikit dekat Ricky tu lah, sebab dia dah tahu Ricky ni selalu diekori polis apa semua kan. Dan sebab Ricky tu lah tempat dia orang tu kantoi dan perancangan dia orang tu kantoi kan. Tu je lah. Okay, untuk Reza pula, aku rasa strategi dia menarik juga. Contohnya dia memaksa supaya anggota-anggota polis ni membuat pilihan sama ada orang awam ataupun keluarga dia, which is benda yang sama yang dia pernah lalui kan. Sekarang ni kerja kau mudah je. Kalau kau cucuk bom yang lagi satu tu, family kau selamat. Tak pun kau cucuk je anak dan isteri kau, dan ramai orang awam akan selamat. Okay, bagi aku strategi dia ni tak adalah kreatif sangat pun, sebab dia just copy apa yang dah jadi kat dia, dan dia nak buat benda yang sama dekat anggota polis lain. Tapi untuk scene last tu yang dia letak 2 bom, satu dekat air van dekat LRT, satu lagi dekat badan Anis tu kan, bagi aku yang itu power. Dia memerlukan polis untuk mengerahkan otak macam mana nak matikan bom serentak lah apa semua, nak kena bagi signal dekat billboard, bukan billboard apa tempat iklan tu apa semua kan, sebab nak bagi signal dekat kai apa semua kan. Bagi aku itu yang strategi dia yang memaksa polis untuk go a step ahead lah macam tu. Tapi untuk round ni aku bagi dekat Saif, disebabkan complexity of strategi dia dan kekurangan kelompongan dekat dalam dia punya perancangan tu lah. Dan round yang terakhir adalah motif. Okay, untuk Israel, motif dia sangat straightforward lah. Dia punya sebab dia menceburi bidang penjahat ni adalah sebab dia nak duit. Dia nak duit dengan cara cepat, so dia jual syabu. Dia macam, dia basic villain lah. Kita tak adalah nak kata kita boleh relate sangat apa, sebab contoh kalau kita nak cari duit, kita boleh banyak je cara untuk cari duit kan. Tapi sebab jual syabu, of course lah benda yang senang untuk kita dapatkan duit lah. Untuk Saif pula sama, dia jual syabu untuk dapatkan duit.
Yang mana berbeza sedikit dengan Israel tadi, sebab duit yang dia acquire dengan dia jual syabu tadi adalah untuk mendanai perjuangan kumpulan ajaran sesat dia ni lah. Sebab dia pengikut ramai, so maybe dia nak gunakan duit tu untuk beli senjata, nak beli makanan apa semua tu. Sebab syabu memang kaya lah kalau jual syabu kan. So dia gunakan dana-dana tu untuk perjuangkan kepercayaan dia. So dia punya motif dia agak strong lah kat situ. Okey, untuk Reza pula, motif dia tu lebih dekat dengan penonton dan penonton boleh lagi faham dia punya motif sebab dia melibatkan family tau, benda yang dekat dengan kita. Kau ni aku tanya kau, kalau kau ada anak isteri, mana tanggungjawab kau? Which is kita boleh faham kalau contoh family kita mati pun, family dia mati pula adalah disebabkan dia polis, dia yang melakukan ops sabrum tu, dia terlibat, tapi tak pasal-pasal bini dia kat rumah yang mati, yang mana satu-satunya lah orang yang dia peduli pasal orang tu, dan orang tu tak ada disebabkan operasi pihak polis. Bila dia nak buat pilihan antara orang awam dan dia punya isteri, bila dia nak buat pilihan isteri dia tu, kebanyakan anggota polis menganggap itu adalah pilihan yang salah, dan anggota polis lain pilih orang awam. So dia rasa tak adil sebab dia rasa orang lain tak faham, just sebab dia yang melalui situasi tu, sebab tu isteri dia. Jadi dia nak buat orang lain ada dekat situasi yang sama macam dia nak tengok adakah orang lain akan buat tindakan yang lain ataupun tindakan yang sama juga dengan apa yang dia fikir. Untuk orang yang kelima ni aku kena bagi kat Reza sebab aku rasa motif dia sangatlah relatable dan dia ada bagi satu moral dilema untuk penonton. Sebab nak tahu mana yang baik, mana yang buruk tu kan, sebab benda tu melibatkan family kita sendiri kan, orang-orang yang kita sayang kan. Jadi secara keseluruhannya Israel 0, Saif 2 dan Reza 3. Jadinya villain yang paling power untuk trilogi Police Evo ni, pemenangnya adalah Reza daripada Police Evo 3. Okay, sampai sini saja perbandingan untuk video ni, dan aku personally aku rasa penjahat-penjahat dalam cerita Police Evo ni semakin lama dia semakin hebat dan semakin menarik. Maknanya kalau ada Police Evo 4, berkemungkinan dia punya penjahat itu kena lagi power daripada Reza. Macam tu. So apa pendapat korang? Korang setuju ataupun tak dengan perbandingan ni tadi? Dan kalau korang tak setuju, pada korang siapa penjahat yang paling power dalam trilogi Police Evo ni? Sampai itu saja. Assalamualaikum.